أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan sepenuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, kita semua dipertemukan oleh Allah atas dasar iman dan takwa kepada Allah untuk sama-sama kita mencari bekal, mencari sebanyak mungkin makanan-makanan yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana dalam perjalanan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala akan menempuh alam barzah, akan menempuhi alam akhirat, alam mahsyar, ketika mana kita akan berada di dalam kehidupan yang lain, yang ketika itu juga kita memerlukan makanan-makanan, yang mana makanan-makanan itu mestilah dibawa daripada dunia, alam dunia. Tapi jangan duk fikir sama hak dunia lah. Maka kita semua sedang berusaha untuk mencari sebanyak mungkin, korek, tanam, tuai, simpan. Jangan sampai bocok. Ada hak tu elok dah, bocok pula kot tengah jalan. Sedak-sedak sampai penghujung habis. Tak ada apa. Faham tak ni? Faham dah. Lama tak ngaji boleh faham tak tu, tak apa dah. Alhamdulillah malam ni dapat bersama dengan ahli-ahli syurga di sini. Amin. Letih. Pukul 7 suku tadi duduk baling ni. Abang Zamim dia punya pasal pecut 1416 tadi dia hujan tu. Kerana sayang kat tuan-tuan lah. Saya dah faham kata Taman Akasia tu dia pun masih awal. Tengok minggu ke-2 betul, minggu pertama memang sini lah, betul lah. Tengok balik betul sini. Jadi saya menunaikan amanah untuk hadir di sinilah. Alhamdulillah hidup ni. Amin. Panjang umur dalam ketaatan. InsyaAllah lah. Sebab lama tak main, rindu kat tuan, kat cikgu, kat Tok Imam. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tadi tuan-tuan pergi baling cerita dulu noh. Tak malah buka lagi. Bilang letih tak? Cerita dulu. Pergi baling ni terpaksa pergi juga sebab pergi cari barang untuk kantin seriti kita, sekolah rendah di Padang Serai tu. Bila kita sebelum ni catering kepala RM4.5 sebulan, banyak ribu lah. Bila kita nak buat kantin, kita sewa bawah tu RM1,500 baru kita nak masak sendiri. Jadi barang beli kelengkapan apa semua tadi, hujan-hujan apa semua beli sendirilah sebab kita nak kena tengok untuk jangka masa panjang. Budak-budak aku banyak, aku ramai apa semua, kat 200 orang apa semua. Kalau kita bank catering lagi sakit lagi lah, no? Jadi itu yang perlu kita buat lah tuan-tuan. Kan ada apa gaji apa dalam apa tak ada, tapi seronok ni dia tak kira dah. Macam tuan-tuan lah, seronok main mengaji ni hujan pun main, seronok main jemaah ni Allah tak boleh main PKP ketak kaki tu. Betul. Tapi bagi orang tak bisa main, tak main juga. Kata komen macam-macam, tak boleh main mayang lah apa. Buka haram, tak main juga. Kan lah, hari pertama, hari kedua, serupa tu kan tengok. Macam hak asal dulu ni. Masya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan sebenarnya ada juga yang Allah Ta'ala buka hati dia, insya-Allah istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua insya-Allah terus istiqamah dalam ketaatan, buat tambah lagi ibadat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau surat berapa? Yang kitab Jawi kau surat berapa? Lupa lah. Kitab Jawi, siapa ada kitab Jawi? 68. Ha? 68 atas kali. Oh betul, saya tanda 68. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok kitab Bimbingan Mukmin karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, pada bab yang menyatakan tentang solat, syarat-syarat keistimewaan sembahyang. Yang tiga, membesarkan Allah dalam sembahyang, dalam solat. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala fi daraini amin. Membesarkan Allah dalam sembahyang akan memberikan pengertian yang mendalam kepada diri orang yang bersembahyang itu, di sebalik menghadirkan hati dan memahamkan bacaannya. Baik. Bila kita maksudnya membesarkan Allah, waktu kita paling dekat dengan Allah waktu salat. Dan ketika anggota kita sujud kepada Allah, itulah di saat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud kepala yang dikatakan kepala ni kepala paling besar. Sujud kita kepada Allah membesarkan yang paling besar, yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama melarang kita kalau sujud jangan lebih sujud kalau sujud pada sesuatu itu jangan lebih daripada sujud pada Allah Taala. Kalau tunduk jangan tunduk lebih daripada tunduk seperti rokok. Nah, kalau setiap Jepun dia tunduk tak ada masalah lah ni, salam tak boleh. Dulu pakai KP salam tak boleh lah ni, hantamlah. Salam pun tak boleh. Kita kata kita letak tangan di dada, tunduk kepala sikit. Itu tidak mengapa, jangan sampai tunduk seperti rokok. Bila tunduk seperti rokok, dia boleh kita katakan sampai tahap yang tak elok ataupun tak baiklah, ataupun tak betul. Nombor 4, merasakan kehebatan Allah dalam sembahyang. Bila kita ingat Allah Ta'ala ni orang yang paling hebat, kehebatan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala melebihi daripada sekalian alam, maka akan menambahkan lagi kebesaran yang dirasakan dalam sembahyang. Orang yang hadir hati dalam sembahyang ni, dia akan apa? Dia akan rasa keagungan Allah Ta'ala. Dia akan rasa takut ni. Seperti mana kalau kita pergi jumpa raja ni, pergi jumpa raja dengan preparation black, baju dengan hitam kan. Tuan-tuan nanti nak pelang raya tak lama ni, kok mana Abang Zami ke kok depan lantik ni calon ke apa semua, menang-menang nak kena pergi menghadap raja kan, nak kena pakai macam cikgunya hitam tu. Jumpa raja ni masya-Allah, kita nak kena jaga adab, jalan pun kena ada protokol dan sebagainya. Tu raja
Kalau raja sekalian raja Allah SWT, kita bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, sebab kita tak rasa Allah Ta'ala hadir dengan kita. Pakaian kita pun selekeh. Tambah di rumah kadang-kadang tu pakai kain pelekat tu digulung, kata mazhab Syafi'i pusat sampai lutut. Dia ambil gulung kain tu lebih daripada pusat. Lepas tu kain bawah pada lutut. Sah tak sah? Kadang-kadang orang faham macam mana tuan-tuan sekalian. Dia faham depan ni, dia tak faham belakang. Dia faham apa? Depan pusat ni memang tak nampak. Tapi kadang-kadang kain ni, contohlah ni hak orang tu kadang-kadang buat kat semayang baju tak pakai tu. Lolak lah. Nampak raja sekalian raja. Tapi maksudnya bawah ni dia turun daripada parah pusat ni. Maka kalau bawah depan parah pusat, maka tak sah semayang. Dia kenapa? Depan dan belakang itu juga di atas parah pusat. Bukan tak sah semayang, lolak nama dia. Amboi. Jumpa dengan orang boleh pakai elok, jumpa dengan Allah Ta'ala, Tuhan sekalian Tuhan, Raja sekalian Raja yang Maha Kuasa, pakai macam tu, pakai bergelok. Tapi tuan-tuan, kalau dah baju tu hak ada pun bersih, Raja tuan-tuan sekalian, tak sahlah gagah dah lewat pas semua nak pergi cari hak elok, payanglah juga daripada tak semayang, daripada lewat, daripada lepas waktu tu semayang juga lah. Tapi kalau boleh spare lah. Dia kerja pemain kereta kan lah. Dah pemain kereta tu memang main yang kotor, spare lah baju semayang. Itu saja. Tapi ngarap sungguh. Kalau Jumaat tu kan, hari tu saya lewat azan dah, lepas azan baru lepas pi geng-geng hak pada kawasan tu, kawasan pemain kereta dan pemain lori pas sebagainya tu, dia kawasan lepas penuh dengan baju-baju minyak tu. Dengan minyak hitam tu, baju tu mayang tu, Allah habis-habis Allah, tak kira orang lepas ni. Itu steril lah. Baik. Dan ia diibaratkan sebagai ketakutan yang berpunca dari kemahaagungan Allah Ta'ala yang disembah ketika itu, dan kemahatinggian, ketinggiannya. Maksudnya apa? Dia ibarat apa? Kita ni tak rasa takut kerana apa? Kerana keagungan daripada Allah, kebesaran Allah, kehebatan, ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah kita main semayang, rasa khusyuk, rasa sedap, rasa lazat, rasa halawatul iman, rasa lazat mayang, rasa sedap. Pasal apa tak dapat lazat, tak dapat sedap mayang ni? Banyak punca. Dia kena mula daripada awal tu. Mula daripada awal, langkah kaki nak pergi semayang, masuk tandas lagu mana, ambil wuduk lagu mana, pakaian lagu mana, tempat semayang lagu mana, semuanya akan mempengaruhi kekhusyukan kita dalam solat. Baik, itu kalau nak khusyuk ni tuan-tuan, kita banyak dapat di masjid, betul? Di rumah ni payah nak dapat. Mah mayang seorang-seorang noh, ibu-ibu noh, hak nak noh kayau angkat kelai ngana. Kita mayang dalam bilik, lagi depa buka pintu minta belah, tak khusyuk. Dan ini paling khusyuk ni ialah kita buat semayang jemaah di masjid. Tandas pun elok, pakaian pun bila kita pergi masjid kita tahu dah, kita pakai pakaian yang elok. Kalau di rumah ku sangkut mana hak tu bedai, tak mana boleh samak nah. Rumah ni adalah halunya yang hak biasa pakai elok ni, alhamdulillah lah. Maksudnya kebanyakan hak di rumah ni dia sambak mana boleh. Kami orang perempuan memanglah telekong tu lah, bagaimana tak bau busuk nak pakai tu. Sini dah lah contoh tempat lain. Jadi ibu-ibu kalau pergi berjalan, bawa lah telekong sendiri noh. Terus duk harap lah masjid surau kadang-kadang setahun tak basuh. Kan? Bawa telekong sendiri, rasa kita yakin hak kita punya. Kita tahu kita duk basuh kan lah. Kalau masjid semua kita tahu lah memang bersih, tapi kadang-kadang hapak, tambah lama orang tak semayang pula apa. Jadi pakai pergi sedap, pakai lazat, sedap. Nombor 5, penuh harapan. Orang yang melakukan semayang itu
haruslah mengharapkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya harus pula ia merasa takut dari siksaannya yang mungkin ditimpakan oleh Allah ke atas disebabkan oleh kekecuaiannya. Bila semayang kita harus ni mengharapkan pahala daripada Allah, harap dapat pahala, harap masuk syurga. Boleh kita? Boleh. Sah dah macam tu. Mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala daripada Allah. Dan di sebaliknya juga kita harus juga rasa takut semayang apa? Kerana takut pada Allah Ta'ala. Kita semayang kerana apa? Takut kena siksa daripada Allah Ta'ala. Ni kaedah yang dibawa oleh Imam Hasan Al-Basri. Qauf wa raja' ni. Qauf apa dia? Takut. Takut kepada Allah, kita buat ibadat kepada Allah. Takut kepada Allah, kita tinggal maksiat, kita tinggal dosa. Raja' ni apa? Pengharapan, mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan pahala daripada Allah. Maklum. Ibu-ibu mai ngaji, harap nak dapat pahala? Nak syurga nak? Kata mau? Nak dah mai. Tanya apa? Nak dapat apa? Nak dapat pahala. Nak dak hapus dosa. Nak setiap langkah kita mai ke masjid hapus dosa. Amin. Yakin. Ni hujan. Setiap titisan air yang turun hujan tu hapus dosa kita insya-Allah. Hapus dosa kecil Susah kena bertaubat. Insya-Allah hapus dosa kita. Kita sabar lengoh ni Ya Allah. Sat dia pi sana. Sat dia duduk antara dua sujud. Sat gi dia menyesok sana menyesok ni lengoh aloi. Contohlah contoh. Demai tak khusyuk, demai macam-macam godaan, dia ingat nak balik apa semua, dia sabar tu, Allah Ta'ala pun dosa. Itu kaedah yang dibawa oleh Imam Hasan Al-Basri. Ada kaedah yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan kaedah apa? Hubbu wal raja. Hubbu wal khashwah. Hubbu ni apa? Cinta. Buat ibadat bukan kerana takut kepada Allah. Memanglah takut, tapi bukan kerana takut tu. Bukan kerana harap pahala tu. Bukan harap syurga tu. Kenapa? Kerana hubungan cinta. Mahabbah, cinta, kasih sayang. Dia sayang Allah. Dia rindu Allah. Khusyuah, rindu. Rindu sangat-sangat ni buat ibadat kerana apa? Dia tak semayang, dia teringat ke Allah Ta'ala. Dia semayang kerana apa? Duk teringat, rindu. Pak tu yang paling nak dekat dengan Allah Ta'ala tu semayang. Pak tu lah paling dekat, paling ingat Allah Ta'ala. Pak tu nak jumpa Tuhan. Kenapa? Kerana dia sayang, kerana dia rindu, duk teringat kat Tuhan. Kita waktu bila ingat Tuhan? Waktu semayang lah tu paling gagah. Tu pun tak tahu apa kali ingat. Pusing mata ingat lah. Boleh kira berapa persen kita khusyuk dalam solat kita. Sini yang khusyuk 100%. Saya nak minta ayat jampi. Ada. Siapa pernah dapat ni? Mas Amir dah pernah dapat? 100%. Kita orang awam ni boleh dapat 80 hebat. Tu wali 50% tu pun Allah hebat. No? Tak tahulah kalau tuan-tuan dapat 100% ikut 80% tu, kalau saya nak minta doa lah juga. Tok imam kata-kata paling kepada paling khusyuk ni, tok imam ni paling khusyuk. Nak khusyuk kena di tok imam. Sebab nak kena jaga sungguh-sungguh. Takut lupa rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu pun lupa. Pernah hari imam masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila hari imam lupa lah cerita lupa. Bila lupa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya lupa tahiyat awal. Tahiyat awal. Bila saya naik ada Pak Long tu subhanallah 3 kali subhanallah, saya tak turun-turun. Siapa yang betul? Pak Long tu hak tengok saya, saya tak turun, salah. Jawab. Hai, mengaji dah itu saya ajak lah itu. Tahiyat awal. Kan? Sunat kan wajib? Sunat. Buat, kalau tak buat sah tak? Sah. Kalau tak buat kena ganti dengan apa? Sujud sahwi sama dengan doa khunut. Tapi kalau sujud sahwi pun tak buat, sah tak? Sah, dua-dua pun sunat. Tapi bagi orang yang hak tak mau mengaji ni, dia kata apa siapa tak buat, tak sah.
Dia rasa pelik sebab benda tu dia lazim macam tu. Bagus kan kan? Dia lazim macam tu, tak tinggal sembahyang tapi tak mau mengaji, bodoh. Dia nak mengaji ikut orang. Jadi dia rasa macam tak buat pelik rasa tak sah sembahyang, dia rasa. Sebab tak buat benda hak dia selalu buat. Tu masalah. Dah lah benda lupa. Bila kita naik dah tak boleh turun dah sebab dah naik cukup rukun dah atas tu. Tapi kalau sekerat dah tengah baru dalam sekerat ataupun tahap rokok lagi boleh turun balik. Tapi bila dah cukup naik ke rukun tak boleh lah. Tapi kalau hak wajib kena turun balik. No? Hak wajib tak boleh lah. Tapi kalau sunat tak boleh. Sebab dia bertambah rukun pula di situ. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hubbu wal qaswah yang diasaskan oleh Rabi'atul Adawiyah, macam mendekatkan diri pada Allah SWT macam-macam cara lah. Boleh belaka, sah iman belaka. Buat ibadat kerana takut Allah Ta'ala pun sah iman dia. Buat ibadat kerana nak syurga pun sah iman dia. Tapi kalau buat ibadat kerana orang, buat ibadat kerana apa? Kerana nak pada dunia, apa yang subuh bawa anak-anak bagi dapat duit pi raya, duit pi sekolah contoh. Aci tak? Untuk budak-budak aci. Mak ayah tak aci. Kan anak ramai kan. Anak ramai nak pak orang tu, dia bawa anak dia subuh ke. Seorang anak dapat RM5, dia kutik-kutik ya, dapat RM20 lah itu kat dia. Buat tu. Kan anak dia bagi RM1 lah. Contohlah contoh. Hak anak tu aci sebab nak ajak dia. Faham tak aci ni? Kau boleh lah sebab nak latih dia kan. Kita macam kita duk ajak anak-anak puasa sehari RM1, 30 hari RM30 duit raya. Aci lah bagi dia. Tapi hak orang tua tak aci lah. Tak sah lah ibadat dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nombor 6, perasaan malu. Dia juga harus mempunyai perasaan malu terhadap Allah Ta'ala, kerana kemungkinan sekali tanpa kesedarannya telah berlaku daripadanya sesuatu kecuaian dalam sembahyang itu atau suatu dosa yang tidak disangka-sangkakannya. Malu ni Nabi SAW sebut al-haya'u syu'batu minal iman. Malu ni sebahagian daripada iman. Malu ni kena bagi tanam dalam jiwa, dalam diri. Malu pada Allah Ta'ala. Malu yang paling tinggi, malu dengan Allah Ta'ala. Malu kalau kita ni tak sembahyang, malu kalau kita ni tak buat ibadat, malu kalau buat maksiat. Kita bermaksiat tak malu pada Allah Ta'ala, malu pada orang lebih pada Allah Ta'ala. Dan kena tanam ibu-ibu sekalian, masya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena tanam dalam jiwa anak-anak ni perasaan malu. Lah ni dah kurang dah anak-anak kita jadi malu. Anak-anak perempuan saya mengajar, masya-Allah, tu sekolah rendah kan, kadang-kadang dia main lawak dengan cikgu ni. Tu anak-anak perempuan lah dengan cikgu lelaki, kadang-kadang kita pun ustaz ngah, kadang-kadang kita menggeram juga hang perempuan dengan dia tak malulah duk tepuk sana tepuk sini dengan jantan, dengan kawan lelaki dia sekolah dan sebagainya. Perasaan malu tak ada. Pergi rumah, satu rumah tu, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tak apalah pergi masuk rumah kawan lah, rumah seorang lah, pipi nak darah dia keluar lalu depan kita, buat tak tahu dengan tudung pun tak pakai apa semua kan. Dia pun tak tegak, mak ayah pun tak tegak. Kotlah dia tahu panggil kita ustaz tu. Kotlah kerana ustaz kalau calling mai kot tak cerita kot lah kan. Kotlah bila orang mai tu tak apa ni, ko ustaz mai kotlah dia nak marah ke. Ustaz mai pakai tudung ah, kot nak marah. Dah dia mai lalu depan pas tu ayah pula bentak kita. Dia nak bagi kat aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak nak kata tak ada perasaan malu. Sebab itu banyak berlaku zina. Laporan daripada kerajaan negeri, zina berlaku tuan-tuan sekalian. Setahun di Kedah lebih kurang 200 anak luar nikah. Kulim saja setahun lebih kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 30 di antara persen lah, 30 ke 40. Ya Allah, nak apa nak urus ni? Kita terang. Kadang-kadang kita kalut
kita kalut dengan Masjid Surau. Ni anak-anak dara kita, anak-anak remaja kita, siapa nak peduli ni? Ibu, siapa nak peduli? Ustaz, kami boleh buat apa, Ustaz? Betul? Kami tak boleh buat apa anak orang. Memang anak orang. Tanggungjawab kita di masjid ada peranan. Tanggungjawab masyarakat, tanggungjawab pemimpin. Otak saya ni habis fikirlah. Dia pegang macam-macam jawatan. Kadang-kadang tak boleh nak buat, tak tahu nak buat apa dah. Kita buat program, tuan-tuan sekalian, buat program kesedaran, motivasi dan sebagainya. Balik rumah, mak ayah tak ambil peduli, tak ada simpangan. Selesai. Ni saya buat motivasi ni riau. Takut apa semua. InsyaAllah ustaz kami nak kaya tuduh kami nak semayang. Saya tak mau dah, tak mau. Riau semua. Balik rumah mak ayah tak semayang, mak ayah pun tak kaya tudung, tak peduli, tak tegur. Ada kesan? Ada kesan tapi kurang. Tapi kalau mak ayah dah memang nak pakai tudung dah, semayang dah, bila kita dah pam macam tu, insya-Allah akan ada kesedaran. Kita fikir kampung kita, taman kita. Tuan-tuan fikir. Kata taman tuan-tuan bagus lah. Tak ada jahat lah. Tak ada dah buat benda tak ada. Laporan ada. No, hati-hati. Takut Allah Ta'ala timpakan bala pada kita semua. Sebab itu perasaan malu ni kena ada. Dulu ni maklum no. Halo? Oh maklum. Ada panggil maklum sini. Oh kak. Dulu ni Allah ingat nah. Orang tua dulu apa dengan anak-anak perempuan dia jaga, dia marah, dia nasihat, dia berita. Orang perempuan dulu kita kata nak keluar rumah pun tak berani. No, nak kena minta izin. Masya-Allah. Allah tak ada dah. Kurang sangatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tak ada malu, buatlah apa saja. Bila tak ada malu, buatlah seperti jadi binatang. Binatang tak ada malu, lembu. Tak ada malu. Dia telanjang pula dah. Betul tak? Dia berak tengah jalan. Tak malu. Jadi manusia pun nanti jadi macam lembu juga. Merangai macam binatang juga. Dah hilang dah malu dalam diri. Buatlah apa yang kamu suka. Tu para ulama kata, bila kamu tidak ada malu dalam diri kamu, buatlah apa saja yang kamu suka. Dah tak ada malu, nak buat apa jahat kan, nak mencuri kan, nak apa kan, buatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun sebab-sebab pencapaian maksud yang 6 di atas tadi ialah yang pertama, hendaklah kita mengetahui bahawa yang boleh menyebabkan hati itu hadir ialah kekuatan azam. Kekuatan azam yang menyebabkan hadirnya hati kita dalam solat ini ialah keazaman kita. Kerana apa? Kerana tekad kita nak semayang dengan khusyuk. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tuan-tuan fikir. Kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk, kita fokus. Aku nak ambil wuduk dengan penuh keazaman, dengan penuh ikut sunnah, ikut tertib dan sebagainya. Nak semayang pula sebelum takbir, ya Allah, hadirkan khusyuk dalam diri aku, hadirkan rasa sedap lazat dalam diri aku. Azam je tu. Azam. Maksudnya kita tekad, kita niat, ya Allah aku nak semayang ni, semayang betul-betul, maka kita berazam nak perbaiki semayang kita. Bila kita baiki semayang kita baiki bacaan kita baiki segala perbuatan dalam solat kita, maka akan mai hadir hati dalam solat. Tapi kalau semayang ni mai tu dengan masalah, dengan kalut, dengan apa semua, maka dia akan hilang. Dia tak mai hadir hati dia dalam solat. Dan tu kena tenang. Semayang kena dalam keadaan yang tenang. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh kena kabut. Tu yang jangan semayang akhir waktu. Semayanglah di awal waktu. Bila semayang lalah waktu ni, Allah, dia serabut. No, serabut. Nah, dia kalut, no, tak semayang ni. Tu hak orang ingat semayang lah. Kalau tak semayang juga. Biasanya orang yang semayang ni usahakan semayang di awal waktu. Kerana hati itu sentiasa menurut keazaman kita. Hati itu ikut azam kita, dia ikut keinginan niat kita. Hati tidak akan hadir melainkan sesudah kita
menujukan keazaman itu kepadanya. Tak mai hadir kalau kita tak timbulkan keazaman, tak timbulkan niat kita untuk hadirkan hati kita. Maksudnya nak hadir hati ni mai dengan rasa nak hadir hati, rasa niat nak mai. Dia bukan saja-saja boleh. Maksudnya daripada awal lagi mai azam, aku nak semayang sungguh-sungguh, aku nak semayang dengan khusyuk, aku nak jaga bacaan aku nak jaga sungguh-sungguh tertib dan sebagainya. Semayang, kita tengok anak kita semayang sudah. Semayang. Tu sebab tu kalau tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak kita kalau boleh bagi semayang dengan kita. Semayang dengan guru dan sebagainya. PKP duluan, alhamdulillah noh. Pasal nak baru kita tahu kata anak kita semayang macam mana. Sebab tadi semayang kita dalam masjid lah, kita tak tengok anak kita, cucu kita lah. Bacaan dia lepas mayang kita duk hantar anak pergi sekolah mengaji kan. Betul tak? Pergi hantar pemohon apa semua. Saya mengajar pun tak boleh apa semua, baru kalau nak tengok anak. Anak aku baru tahu, baru hantar kan. Saya buka pondok Tafiz. Bulan ni alhamdulillah dah ada kat 25 orang lah. Tambah lagi lah lepas PKP punya ramai pula nama tu. Kan? Tafiz masya-Allah, Tafiz harian tu dah bertambah. Dia hantar kita pun tak ni. Banyak anak kita pun bila kita berdarah boleh hafal Quran apa semua. Pi teriak lah kan. Baik tu anak dengan saya tak mau ngaji. Macam saya dengan pak saya. Kan. Paksa ngaji dengan dia lah. Tapi kalau pak tak ada ni seronok lah ngaji dengan mak, seronok dengan mak. Dengan mak baca kita ikut. Seronok. Dengan pak apa ya? Dan cerakah kali dia. Teriak tak makan nasi malam tu. Kan? Allah salli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya mengaji dengan ayah, tak mengaji dengan orang lain. Mengaji dengan ayah tak ada dengan mak. Dengan mak seronok ah. Dengan ayah memang hari raya. Tak pilih ayah. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila timbul sesuatu perkara yang menarik perhatian kita, tentulah hati kita akan hadir dan meletakkan perhatian kepada perkara itu. Bila timbul sesuatu perkara yang menarik perhatian, maksudnya kita kena rasa mayang itu benda yang seronok, benda yang menarik, benda yang terbaik. Maksudnya kita akan cuba hadirkan hati kita. Tapi kalau kita kata ada lagi yang menarik, contoh semayang. Bila semayang tiba-tiba kita duk dengar ataupun kita duk bau, contohlah tengah-tengah semayang bau derian. Dia ada menahan dah narik lebih daripada semayang. Ada? Derian. Allah, saat lagi habislah tak ada derian kat aku. Sebab duk rasa apa? Derian tu lagi menarik daripada semayang. Tengah semayang tengah nampak cicak. Albino pula putih. Cicak tu lagi menarik daripada semayang. Dia boleh menarik. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila hadir hati kita tengok tempat sujud, kita kata semayang ni lah yang paling seronok, yang paling menarik, yang paling hebat. Maka kita lupalah benda lain. Apa pun aku tak mau dengar, apa pun aku tak mau bau, aku tak mau fikir apa, aku nak fikir semayang. Maka barulah hadir itu dalam solat kita. Boleh? Cakap kan lah. Nak buat tu pun pada orang kan. Tapi kita ni alhamdulillah lah, ada semayang. Hak tak semayang, batu hak tu. InsyaAllah Mazamir ingat 2 tahun 3 tahun lepas pernah kita buat camp di sini ya. Boleh tuan-tuan buat. Kerajaan Kedah boleh minta peruntukan, insyaAllah. Saya pun duk bina tim lah insyaAllah untuk camp-camp pelajar ni. Camp pelajar ni memang tak nampak camp solat dan sebagainya, bawa lepas mai tu duduk sini pas semua kan. Boleh pa balik kan mayang pun. Masjid tak nampak juga betul. Kadang-kadang kita pick up macam tu. Kata sekalian Rabi Tazan Syah kita, Allah salli ala sayyidina Muhammad, dari skop bahagian pembangunan insan. Pembangunan insan ni nampak tak? Pembangunan binaan nampak. Bina masjid, habis duit bina tambah. Cantik, bubuh macam-macam. Nampak tak? Nampak. Pembangunan insan nampak. Ni masjid buat kuliah. Nampak tak? Patu dulu punya tu.
Bangunan insan. Sebab manusia nak berubah orang tu susah. Kita bawa budak-budak main semayang, ya betul mereka nak berubah lala tu susah contoh. Tetapi bagi mereka yang ada asas, mereka akan ingat. Sekurang-kurangnya mereka akan ingat, mereka akan ada kesan bila mana mereka dah besar. Itu paling penting. Sebab itu kena ada sentuhan-sentuhan, kena ada pendedahan, terutamanya ialah kepada ibu dan ayah mereka. Bawalah, mana tahu mak anak-anak ni juga akan berikan kesedaran pada mak ayah dia. Itu usahalah tuan-tuan sekalian, usaha. No. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan buka hati-hati. Sama ada secara sukarela maupun terpaksa, sebab hati itu diciptakan dalam fitrah yang semacam itu dan ia tetap tertakluk kepadanya. Hati ni dia sentiasa berbolak-balik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini ala ta'ati. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati kita. Kalau semayang pun kadang-kadang mai timbul macam-macam dan sebagainya. No, membolakkan hati ini minta Allah Taala tetapkan hati kita dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam taat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dia bolak-balik hati dia main macam. Dia boleh berubah tuan-tuan sekalian. Kalaulah kita tak kuat iman, tak kuat takwa kita. Jika sekiranya hati itu tiada hadir dalam semayang, tentulah ia tidak akan berdiam diri begitu saja. Kalau hadir, sekiranya tiadalah hati itu hadir dalam semayang, hati duduk pitang lain, hati duduk tak ajak, hati itu duduk rumah, hati itu duduk kat orang, hati itu duduk benda lain, maka payahlah dia nak hadir dalam semayang. Semayang hanya sekadar semayang tunggang terbalik saja, penat lelah saja, tapi tak dapat apa. Sebab apa? Hadis tak hadir. Hatinya duduk di tempat lain. No, hadis tempat lain. Bahkan ia akan berkeliaran ke sana kemari, menunjukkan perhatian kepada hal ehwal keduniaan. Maka hati ni macam-macam. Maya tu orang kata tak khusyuk. Sebab ada hati ni tempat macam. No? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh itu tiada jalan lain atau tiada penawar untuk menghadirkan hati itu. Tak ada penawar pun. Melainkan, dia kata, melainkan hanya menumpukan perhatian kita kepada semayang semata-mata. Tak ada cara lain lah, kecuali kita kena hadirkan hati, tumpu perhatian semayang. Pi kok lain pun mai balik, pi kono tetap balik. Dia kena latih itu kan. Jangan duk layan, sengawan duk layan. Duk layan tadi, Allah duk fikir lagi, duk layan. Lepas tu habis, rokok. Dia layan. No, ni pasien tu. Dia layan cerita dalam semayang. Faham tak layan cerita dalam semayang? Sebab tengah hati ni duk pikir benda lain, duk pikir cerita lain. Maka duk tengok cerita. Kan? Baca tak? Baca. Fatihah baca tak baca? Baca. Tapi tak main makna pun tak main. Sebab apa? Tak tumpu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau nak khusyuk, tok guru duk ajak, ulama duk ajak, bagi faham makna, betul? Kita pun tahu makna dia. Mengaji tahu, tapi bila kita tak khusyuk, bila kita tak tumpu, maka kita sekadar baca di mulut saja, tak main di hati. Baca. Lepas itu kita tak jaga betul-betul tajwid dia, tak jaga betul-betul makhraj dia dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalan. Sebab lama dah tak kuliah. Dia seman dia automatik siap lah. Sikit lepas habis tak sampai ni. Bawah ni. Syagir dah mesyuarat pula. Bila tak ada PKP ni malam boring lah. Kita tiap-tiap malam mesyuarat. Tiap-tiap malam ada program. Bila PKP tak ada program ke? Allah tak tahu dah. Habis-habis kita kata habis-habis dia boleh mesyuarat, boleh berkumpul dan ada hak-hak dan sebagainya. Tak ada. Kuliah apa tak ada. Allahu Akbar. Tak apalah, untuk umat juga insya-Allah.
Dan perhatian kita itu tidak akan dapat dihadapkan sepenuhnya kepada semayang. Sebab apa? Tak tumpu. Maka hati itu tak boleh nak dihadapkan betul-betul dengan semayang selagi belum ternyata atau terbukti bahawa hati itu yang dituntut itu sepenuhnya bergantung kepada semayang. Sebenarnya hati itu pun bergantung dengan semayang. Maka bila semayang kita elok, maka hati itu pun elok. Bila hati elok, semayang pun elok. Tentu. Yang demikian itu dapat dicapai melalui keimanan dan keyakinan yang mantap mana, menetap mana, bahawa akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Bila kita ingat yang tu, ingat apa? Ingat kata akhirat ni lah yang lebih baik, akhirat ni lah yang lebih lama, yang lebih kekal, maka bahawasanya semayang pula adalah satu wasilah, satu jalan, satu perantaraan jalan untuk mencapai kebahagiaan itu di sana. Maka dia kata semayang nilah wasilah, ibadah nilah wasilah, jalan untuk mencapai kebahagiaan, nak capai kesenangan di akhirat. Pandu dengan semayang. Kalau semayang tak elok, maka tak eloklah jalannya ataupun tujuannya di akhirat. Noh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup satu. Kalau kata bunyi isyak kena mandi. Letih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 69. Allahumma salli ala Sayyidina. Terima kasih tuan-tuan yang bantu saya lah. Bulan Ramadan tak boleh nak main kuliah apa semua dok risau. Surau tu dah alhamdulillah dah nak naik bumbung lah, banyak benda dah siap lah. Alhamdulillah tuan-tuan duk sumbang. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya tak buat tabung malam ni sebab saya kasab salah kat tuan-tuan duk ajar minta derma kat tuan-tuan kan. Tapi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya minta tuan-tuan pergi lah ziarah tengok tuan-tuan bagi sumbang. Saya kasab salah kalau tuan-tuan tak pergi tengok. Ustaz, kami percaya Ustaz. Ustaz buat Ustaz. Betul lah tuan-tuan percaya, pergi lah tengok. Duit tuan-tuan bagi tu Allah, biarlah jalan singgah-singgah sono tuan-tuan sekalian. Saya pun bila naik sono walaupun lambat sikit kan. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita nak beli sebiji van 50,000. Bulan ni kena settle. Saya dah bagi deposit 10,000. Saya dah dapat kutipan 5,000. Nak cari lebih kurang 35,000 lagi dalam masa sebulan. Saya target satu hari saya dapat 1,000. Dan alhamdulillah setakat ni sehari 1,000 saya dapat. Bila saya buh dalam receipt apa semua, kira-kira cukup 1,000 lebih. Kalau kurang boleh cover. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Van tu lah digunakan untuk guru-guru pasti, guru seriti, untuk pelajar-pelajar tahfiz dan sebagainya. Semua di situ lah. Pondok ni, kau nampak pondok, tapi markah pun situ lah, program pun situ lah, insyaAllah. Dan van tu perlu sebab pasti kita tuan-tuan sekalian, saya pegang pasti sekarang ni, pelajar paling ramai di dunia. Faham tak? Guru pasti yang paling ramai di dunia. Jadi pasti kita tak ada lagi van, sekolah kita pun tak ada van lagi. Saya memang tekad sungguh-sungguh apa jadi saya nak cari kat duit 35,000 lagi baki. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sudi untuk wakaf seorang sekupang, boleh seorang sekupang. Malong, boleh tak sekupang lo? Sekupang saya tak mau banyak, sekupang cukup. Nah, sekupang bantu saya sat ataupun bagi saya pinjam sat sekupang. Boleh? Saya sebut je. Faham lah. Nah, untuk saya selesaikan insya-Allah ada tempat pinjaman jugalah kepada sahabat-sahabat yang agak berada sikit, pinjam sikit, dan saya rekod buat surat perjanjian lah, buat surat perjanjian untuk selesaikan. Insya-Allah tuan-tuan doa benda ini untuk umat. Noh, saya penat insya-Allah, penat tu kita harap dapat kuda di syurga. Amin. Tuan pun samalah dapat kuda terbang. Amin insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa barakan jamilah. Allahumma yafaqqihhu fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.